بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم لعنة الملائكة السماء والأرض. رواه دار القطني وابن عساكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang tidak terhingga banyaknya, yang kita sentiasa mengguna segala anugerah Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Semua yang kita miliki ini adalah hasil kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sihat maupun sakit, miskin maupun kaya, semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Gunalah kita nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dan jadilah kita hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada malam ini mungkin kuliah terakhir dah. Hamba lah, sebab kita minggu depan tu mungkin hari puasa dah, hari Senin ataupun hari Selasa puasa, dua tu. Dan mulai malam ni mungkin terakhir kita jumpa lepas Ramadan, lepas puasa ni lama cuti. Jadi dah ambo harap apa yang kita cita-cita lama lepas Ramadan hari tu, kita nak jumpa dengan Ramadan tahun ni. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, mu sampaikanlah aku dengan Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi. Kita doa semua nak jumpa dengan Ramadan, insya-Allah. Dengan izin Allah, Allah panjang umur kita, Allah makbul doa kita. Insya-Allah kita jumpa dengan Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi. Dah hamba harap kita buatlah amal ibadat sebaik mungkin, bukan pada bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan pun kita mesti beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keistimewaan yang Allah beri pada bulan Ramadan dengan lipat ganda pahala, dengan malam Lailatul Qadar, dengan barakah, dengan macam-macam keistimewaan yang ada pada Ramadan, kita rebut dan kita usaha sedaya upaya biar kita memiliki segala keistimewaan yang ada pada Ramadan kita dapat. Itu sikit, nak sambung sikit malam ni, nak tutup dengan satu hadis. Hadis yang ke-49, di antara malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat orang yang memberi fatwa dengan tidak berdasarkan ilmu. Hadis malam ni dalam kitab kita musannif bawa hadis yang ke-49 ni. Hadis Tuhan latih malaikat dia, tugas malaikat dia untuk memberi laknat ke atas mana-mana orang yang memberi fatwa tanpa ilmu. Dalam bab ilmu, khususnya ilmu agama, kita nak kecek ilmu agama ni kena ngaji lama. Tak ada orang boleh ngajar ilmu agama, boleh kecek ilmu agama, boleh jadi tok qadi, boleh jadi tok peti, ngaji semata tak ada orang.
Dan ngaji ilmu agama ni tidak ada jalan pitah. Nah, ngaji 2 tahun boleh jadi tok qadi, pelawak. Tak ada jalan pitah. Ngaji 2 tahun ingat Quran 30 juzuk. Tak, tu email boleh ingat 2 tahun 30 juzuk. Pelawak. Ada hak tu hewi anugerah 2 tahun ingat ada. Tapi itu satu anugerah. Belum tentu lagi ilmu hukum hakim dalam Quran itu dia faham. Dia hanya sekadar ingat saja. Nak faham ilmu ada dalam Quran 2 tahun mustahil. Nah, maknanya kita nak kecek bab hukum, kita nak kecek bab hukum syarak, tak kira berkaitan dengan halal haram, tak kira berkaitan dengan bid'ah tidak bid'ah, kena ngaji lama. Dia kena ngaji banyak kali. Sehingga musannif bawa malam ni ada seorang malaikat yang Allah tugas untuk dia laknat mana manusia yang dia kecek, yang dia mengeluarkan fatwa tapi fatwa dia tu tidak berlandaskan ilmu. Nah, lalu ni kita tengok dunia sekarang ni sebab mudah disebar melalui WhatsApp, melalui internet, mudah tersebar. Orang kecek ambil atas, ambil share, tak mudah. Tapi ilmu yang dia kecek tu kita tak tahu setara mana dia mengaji. Waktu tubik berbagai-bagai pandangan, tubik berbagai-bagai paham, sehingga kita kata tak menasabah boleh kecek. Ini dunia akhir zaman, tuan-tuan. Jadi amun nak syarah satu hadis yang malam ni. Hadis ni riwayat daripada Ali, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memberi fatwa dengan tidak berdasarkan ilmu akan dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Allah Ta'ala perintah malaikat laknat dia di langit dan laknat dia di bumi. Memberi fatwa mengenai sesuatu masalah agama hendaklah berdasarkan ilmu, pengetahuan yang berkenaan. Untuk kecek bak nak beri fatwa ni, tak, bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Tak, nak kecek bak beri fatwa ni bukan mudah, benda yang payah. Oleh sebab itu kita orang awam disarankan, dicadankan kita guna pakai fatwa yang telah dibuat oleh ulama. Nah, fatwa yang telah dibuat oleh ulama, yang telah ulama tulis dan yang telah ulama gazet. Tak usah pandai-pandai sendiri. Sama ada berkaitan dengan ayat Quran, lebih-lebih lagi, dan berkaitan dengan hadis Nabi. Dua nas daripada Quran dan daripada hadis Nabi, kita perlu tupai ulama. Kita tak boleh pakai kehendak otak kita sendiri, tak akan capai matlamat. Ini maksud hadis Nabi SAW yang kata Nabi, Allah Ta'ala latih malaikat untuk laknat orang ni. Dia kecek agama, dia tak ada kakak agama dalam diri dia. Ngaji agama pedok, ijazah engineer, nak kecek bak halal haram, nak kecek bak bid'ah, nak kecek bak ketuhan ni. Tak ada ijazah tak apa, duduk pondok. Ada ijazah pondok, PhD, pondok Tok Guru Haji Daud, ijazah dia, bukan PhD dia mesti pondok Tuan Guru Haji Daud. Dah PhD 11 tahun, 12 tahun duduk pondok. Dah, hamba buat contoh mudah hamba. Boleh-boleh nakal jamil budak-budak, dia duduk pondok 8 tahun. Dah, duduk pondok 8 tahun ni lama tuan-tuan. Tak, kita ngaji kitab, macam-macam kitab boleh khatam. Tak, masyinya asah agama. Tu pun tak boleh jadi tok qadi lagi. Tak nyelatik demo, tu pun tak boleh nak keluar fatwa lagi.
Apatah lagi orang yang tidak mengaji agama, nak kecek buat agama, nak mengeluarkan satu ideologi, satu pahaman agama, lagilah salah. Jadi kita kecek, kita tupai ulama yang muktabar kecek. Kita kecek, kita tupai fatwa yang jelas daripada ulama yang telah mujtahid mutlak. Kita kecek agama, kita ambil pandangan mazhab yang muktabar. Kau tak pakai mazhab, kau pakai Quran dengan hadis. Kata ulama 4 mazhab, orang yang berpandangan demikian orang ini sesat. Tinggal ulama nak pakai Quran dengan hadis, kategori manusia sesat. Adakah manusia dia kata dia boleh pakai hadis dengan Quran, dia tiarap? Tak pun. Adakah dia pandai Quran, boleh tafsir Quran sendiri? Tak pun. Macam mana dia nak tinggal ulama? Dia nak pakai Quran dengan hadis. Orang nak pakai Quran dengan hadis ni, dia kena boleh faham bahasa Arab supaya bahasa dia sendiri. Dari sudut nahunya, dari sudut sarahnya, dari sudut ilmu mantiknya, dari sudut ilmu kalamnya, dari sudut ilmu i'rabnya, dari sudut asbabun nuzulnya, semua kena faham. Ni bunyi sebut pun tak jadi dengar dah. So kena faham. Ngaji pun tak rajin. Ai nak pakai Quran dengan hadis saja. Tak, malah ni yang nak bawa satu hadis yang sering orang kita kecek, salah faham tentang hadis sebab tidak tupai ulama. Amun nak bawa hadis bid'ah, hadis riwayat daripada Muslim dan Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd fa inna asdaqal hadithu kitabullah wa in afdalul hadiyullah hadiyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atu wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis masyhur. Orang kecek bab bid'ah. No, setiap benda baru bid'ah dan setiap bid'ah sesat dan setiap bagai sesat dalam neraka. Orang kecek gitu ya. Ni dunia moden sekarang ni lagi pun bid'ah mudah. Bagi hak Nabi tak buat bid'ah. Pakam zahir pada hadis. Bagi Nabi tak buat semua bid'ah. Kullu ai bermakna kullu. Tak, sedangkan dalam hadis ini antara ulama yang terawal syarah hadis ini adalah Imam Syafi'i. Tak, antara ulama yang terawal syarah hadis ini adalah Imam Syafi'i. Tak, Imam Syafi'i ini 204 Hijrah dia lahir. Tak, lepas Rasulullah hijrah 200 tahun. Maknanya 2 tahun dekat dengan Rasulullah. Kita lah ni 1400 tahun. Mana dekat kita dengan Imam Syafi'i dengan Rasulullah? Imam Syafi'i jarak dia dengan Rasulullah 200 tahun. Kita lah ni 1400 tahun. Tentu dekat Imam Syafi'i dengan Rasulullah. Dari sudut jarak masanya. Tak, dalam hadis ni dan Imam Syafi'i kata makna kullu bermakna ba'du. Kullu sini makna setengah benda baru itu bid'ah, bukan semua. Tapi dalam mata hadis kullu kelima. Kalau pakai zahir hadis makna semua benda baru bid'ah. Tapi Imam Syafi'i kata bukan semua, ba'du. Setengah benda baru hanya bid'ah. Tak, mana-mana benda baru yang tidak bertentangan dengan syarak bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Mana-mana benda baru yang bertentangan dengan syarak nama dia bid'ah sayyi'ah. Dua Imam Syafi'i bagi bid'ah, ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Tak,
Imam Syafi'i ini muhaddisin, tuan-tuan tahu. Ahli hadis. Pakar hadis. Satu riwayat kata Imam Syafi'i ini, dia ingat hadis serta mata, dak 900,000 hadis. Dengan rawi-rawi dia ingat. Kita 3 butir hadis pun tak ingat. Nak lawan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa mengenai hadis ini. Bukan makna semua benda baru bid'ah. Setengah benda baru bid'ah. Kalau ada pandangan yang mengata baris hak Nabi tak muat, semuanya bid'ah, salah. Sebab bertentangan dengan fatwa yang Imam Syafi'i keluar. Nah, dan Imam Syafi'i menyebut dengan katanya al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa mazmumatun fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Kata Imam Syafi'i, bid'ah tu ada 2. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang terkeji. Mana-mana bid'ah yang bertepatan dengan sunnah, bertepatan dengan hadis Nabi, bid'ah itu dinama bid'ah baik. Dan mana-mana bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Nabi dinama bid'ah yang sesat, jahat, dalalah. Mana itu fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i yang telah mujtahid mutlak. Tiba-tiba kita orang baru bid'ah, semua bid'ah. Tak apa, berlawan ke tak dengan idea dan fahaman yang difatwakan oleh Imam Syafi'i? Tentu dah berlawan. Apabila berlawan, cakap betul kita salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bukan setakat mujtahid mutlak. Ashabu mazahib, tua punya mazhab Syafi'i. Maka apabila Imam Syafi'i berpendapat sedemikian, ulama muktabar dalam mazhab, contohnya muktabar dalam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mazhab Malik dan mazhab Hanafi, dua-dua mazhab menyokong penuh fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i mengenai hadis ini. Bid'ah ada 2, ada bid'ah baik dan ada bid'ah jahat. Mazhab Maliki terima, mazhab Hambali terima. Kita orang awal hak tak ngaji tak boleh terima. Imam Syafi'i kata bid'ah ada 2. Duk main semua hak Nabi tak buat, sesat. Nampak? Nak Abu bawa malam ni nak tunjuk fahaman yang salah, fatwa yang salah yang Nabi kata Tuhan akan laknat melalui malaikat dia, laknat orang yang bercakap tanpa ilmu, orang yang mengeluarkan pandangan tanpa ilmu. Nah, antaranya selawat ke Nabi bid'ah sebab Nabi tak buat. Betul Nabi tak buat sebab Nabi selawat atas apa? Atas diri dia. Apa? Kita umat dia sepatut selawat ini mengingati Nabi. Selawat ke, maulid Rasul ke, sambut maulid Rasul, bid'ah. Nabi tak buat. Kenapa? Sedangkan ulama kata mu buat sesuatu, contohnya Imam Syafi'i, benda yang Nabi tak buat tapi benda tu baik. Mu selawat atas Nabi baik. Kau mu ingat ke Nabi tak baik? Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kau gitu. Baik. Dan tidak ada pun nas Quran, hadis larang muslawat ke Nabi. Maka kalau kita kata benda ni bid'ah, Nabi tak buat, salah lah. Nampak nak tunjuk benda ni salah. Kecek. Supaya juga sambut maulid Rasul. Nabi tak buat. Kita sambut happy birthday anak kita malah lembu seekor. Tak gagal-gagal pun.
Tak kata bid'ah pun, sabut maulid Rasul bid'ah, Nabi tak buat. Sedangkan kata Imam Syafi'i, mu buat hak Nabi tak buat, asalkan benda tu baik, tidak ada bertentangan syarak, itu bid'ah yang baik, mu buat. Dan kata Imam Syafi'i, mu buat benda ni boleh pahala. Ni apa nak bawa? Fatwa-fatwa, pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Ya orang lain ni, ya orang moden ni pelekeh dia. Setara Imam Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i tak cukup rojok kes, waktu petua Imam Syafi'i salah. Boleh je kata Imam Syafi'i tak cukup bahar rojok kes waktu bik fatwa. Pamula ni cukup rojok kes, Quran pun tak ingat, siapa nak cukup? Quran 30 juzuk pun tak ingat, siapa nak cukup rojok kes? Jauh langit bumi nak cukup. Dia kata kita jamin moden ni cukup rujuk ke sebab dalam pok gogo ada belakang nak gapo. Tekan saja. Itu ilmu yang tidak siqah. Alam maya tak guru, tidak mengadap dengan guru. Tak ada kitab pun. Hak orang masuk pok gogo, kalau orang tak masuk tak ada data dalam tu. Itu hak orang masuk, belum tentu lagi betul. Banyak fakta-fakta yang salah. Antara ulama yang tuan punya mazhab, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dua mazhab, tiga dengan Imam Syafi'i, mengeluarkan pandangan hadis bid'ah bukan semua barang baru bid'ah, hanya setengah barang bid'ah. Tak, kalau benda yang membuat Nabi tak buat baik, itu dinamakan bid'ah hasanah. Kalau membuat barang yang Nabi tak buat jahat, itu dinamakan bid'ah sayyi'ah. Jadi kita janganlah lawan apabila tubik fatwa sedemikian. Tak ada Nabi kata semua bid'ah. Setiap baru-baru bid'ah. Kita tak erti kelima harap. No, sebab kita ngaji banyak mana. Tu Abang kata nak kecek bab hukum, nak kecek bab fatwa, kita kena ngaji lama. No, kena ngaji lama. Ambil masa yang cukup lama untuk kita nak kecek benda-benda seumpama ini. Dan antara yang disebut dalam kajian ulama, untuk menjadi seorang yang mahir mengeluarkan fatwa, sama ada tu nak jadi mufti ke, nak jadi tok qadi ke, nak jadi qadha ke, antara ilmu yang mesti dikuasai, mesti hufaz, ingat 30 juzuk. Yang kedua, mesti semua sebab nuzul ayat Quran ingat berlaku. Kena tahu ayat qul ya ayyuhal kafirun sebab nuzul dia gapo. Tak turun ayat ni sebab gapo. Qul huwallahu ahad, turun ayat ni sebab gapo. Turun ayat inna a'tainakal kautsar sebab gapo. Semua ayat hak ada dalam Quran 1960 ayat hak muktabar, setengah ulama kata mu kena tahu sebab ayat tu. Boleh mu nak ketua dua diri enggak apa kerak ambo tu 10 ayat pun tak ingat sebab nuzul. Kena tengok Alkitab hak ulama tulis baru tahu. Tak ada lepas tu. Tak boleh nak waktu bik hukum diri, nak kecek bab fatwa dia. Dah. Yang ketiga, menguasai ilmu nasakh mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ila akhir ayat. Dalil ayat nasakh mansukh. Kita ngaji Quran, kita kena tahu ayat mana hak nasakh, ayat mana hak mansukh. Nasakh mansukh ada 3. Nasakh ayat kekal hukum, nasakh ayat tak ada hukum, nasakh ayat nasakh hukum. Ada 3. Oh ni pun bengon dah. Ni tinggi sikit. Malah ni ilmu hak mengajar ni tinggi sikit. Walaupun tinggi, kadang-kadang dunia lah ni kita kena tahu untuk menguatkan jati diri kita, hak mari hak orang duk bawa tu, hak benda-benda baru pelik-pelik tu kita boleh tolak. Kalau kita tak ada ilmu ni, kita terima hak orang kecek. Oh betul ni mudah makan. Dah ayat Quran ni ada hak tu hebata ayat hukum kekal. Ada tu batal hukum ayat kekal. Ada tu batal ayat batal hukum. Ada berapa ayat ustaz?
Ngok ni kena ngaji. So kita tebatu bab kitabun nasakh wal mansukh. Ada 3 jenis ni bahas. Ngok ni pun kita tak reti, enggak menamun tak haji dengar. Dah. Oh. Baru boleh nak kecek bab fatwa, nak kecek bab hukum. Tidak tupai hak ulama buat ada, tak sahagak. Yang keempat, mengetahui ayat muhakkamat dan ayat mutasyabihat. Mengaji Quran, 2 ayat mu kena reti. Yang pertama ayat muhakkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhakkamat, ayat hukum, ayat mutasyabihat, ayat menimbulkan kekeliruan tentang pemahaman ayat. Banyak ayat mutasyabihat dalam Quran. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan yang lain. Innallaha ala arsy istawa, Tuhan duduk atas arasy yang tinggi. Ini ayat mutasyabihat. Siapa dia kecek bab ayat mutasyabihat, tak faham punah akidah. Bah kita orang awal boleh syarah ayat gini, enggak tak ada ilmu. Tak. Tangan Allah di atas tangan-tangan yang lain. Kata ulama usul akidah ataupun ulama tauhid, siapa menterjemah ke Tuhan ada tangan, dia telah syirik. Sebab apa? Sebab dia menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan Tuhan sifat dia mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan tak tupa dengan makhluk. Oleh sebab itu ayat yang mutasyabihat kata ulama kena takwil, bukan tangan. Kuasa Allah. Kalau Tuhan ada tangan, sebut dalam kitab ada ngaji tu, kitab akidah tu. Tak, Tuhan ni tidak ada anggota. Kalau ada anggota mata, telinga, tangan, kaki, mulut, hidung, telinga tu nasio, bukan Tuhan. Dan Tuhan ni tak ada jihad, atas, bawah, belakang, depan, kiri, kanan. Kalau Tuhan ada duduk kiri, duduk kanan, bukan Tuhan. Kena ngaji siapa gitu baru boleh nak kecek. Nak tafsir Quran diri, tak erti dah tu pun pengong kepala tu. Tuhan duduk atas arash. Arash ni kursi, congok gini. Arash ni tempat tinggi. Kursiyun, kursi terjemuh. Kalau Tuhan duduk congok, supaya duduk congok, ada dalam kepala, syirik lagi. Syirik fi zihni, syirik dalam pemikiran. Tak boleh masuk surga. Sebab Tuhan sebab nasiyo duduk congok. Kena faham sahabat tahap tu nak kecek bab hukum. Hak tu pun tak faham dah. Oleh sebab itu dalam Quran ada ayat muhakkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat mu kena kaji, mu kena takwil, mu kena faham syarah ulama. Tupai ulama buat. Mu nak syarah mana? Muka mu tak ada ilmu. Nah, ayat muhkamat, ayat-ayat berkaitan dengan hukum terlalu banyak, beratus-ratus ayat. Yang kelima, ilmu mengenai takwil. Takwil lagi payah. Tak, setiap kelimah Arab makna dia bukan makna zahir saja. Kelimah ayat Quran ni, kelimah dia ada makna tersirat dan ada makna tersurat. Kalau kita duk pakai makna zahir, makna hakikat kita tak tahu. Pak kita nak tahu mana hakikat mana? Mesti ada ilmu, mesti berguru, mesti ngaji. Baru siapa makna hakikat, duk main makna zahir. Supaya juga adil kalau kita tak ngaji, duk main kullu bi makna kullu, bukan bi makna ba'du. Oh tu pun setiap benda baru bid'ah. Semua benda baru bid'ah dia akak baru. Sedangkan situ kata Ibn Syai'i, kullu dengan makna setengah saja, bukan semua. Nah, mengetahui ayat makiyah dan madaniyah dalam 1900 ni ayat, 60 ni ayat, 60 ni ayat, kena tahu berapa ribu ayat makiyah, berapa ribu ayat madaniyah. Apa nak tahu? Nak ngaji pula bab makiyah dan madaniyah. Allah, hatu pun tak lepas dah. Apa nak kacik bab fatwa? Nak buat fatwa sendiri, nak syarah Quran sendiri, nak syarah hadis sendiri. Oh, jauh langit bumi. Hatu Tuhan latih seorang malaikat, kerja dia laknat orang kecek hukum, dia tak erti bab hukum.
Jangan kecek kalau tak erti aku. Jangan mengeluarkan pandangan-pandangan fatwa mengenai hukum. Kita bukan ahli fatwa. Ambil hak lama waktu beda pakai. Ambil hak lama syarah dah guna. Nak ngaji hak ulama buat pun tak habis dah nak ngaji. Aina waktu bid sendiri. Dah. Begitu juga ilmu mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi banyak ilmu kena menguasai baru boleh pakai syarah hadis sendiri. Dah. Kena tahu ilmu hadis dirayah, kena tahu ilmu hadis riwayah, kena tahu hadis sahih, hadis maudhu', hadis marfu', maknanya kategori jenis hadis kena tahu. Ini orang kata hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh pakai. Siapa-siapa menafikan hadis dhaif tak boleh pakai, kita menolakkan pandangan ulama. Sedangkan ulama kata hadis dhaif boleh dipakai, diguna dalam bab fadail amal. Dalam bab kelebihan amal ada masalah boleh guna. Hak tak boleh pakainya hadis palsu saja. Dia jangan sama taraf hadis palsu dengan hadis dhaif, tak sama taraf langit bumi. Nak tahu ni kena ngaji ilmu hadis, ilmu mustalah hadis pula. Bab ilmu mustalah hadis ni banyak ngaji kategori hadis. Kalau kita menyama taraf hadis dhaif dengan hadis maudhu' ataupun hadis palsu, salah pada pandangan ulama. Sebab fatwa ulama tidak serupa langit bumi. Lepas kita duk kecek apa serupa, ni tengok ana Tuhan laknat orang kecek bab fatwa tidak ada ilmu. Ambil ulama buat pakai. Dah. Antara ulama lain yang menyokong pandangan Imam Syafi'i. Siapa dia ulama-ulama besar yang Imam Syafi'i syarah kepada hadis kullu bid'atin dhalalah. Makna kullu di sini makna dia setengah, bukan semua. Ada setengah baik, bid'ah baik, ada setengah bid'ah dhalalah. Lama ulama-ulama muktabar yang telah mujtahid, antaranya Imam Ibn Abdul Bar, antaranya Imam Hujjatul Islam, antaranya Imam Hafiz Ibn Al-Attaq, antara Imam Izzuddin, Imam Nawawi, dan Imam Ibn Hajar Asqalani dan Ibn Hajar Haytami. Ini ulama-ulama yang masyhur dalam empat mazhab. Setuju dengan pandangan Imam Syafi'i yang memfatwakan bid'ah ada dua. Ada bid'ah baik dan bid'ah jahat. Kalau kita orang lain ni tolak pandangan Imam Syafi'i, siapa? Siapa? Ulama-ulama besar apa pakar. Orang hak lagu ni lah hak Nabi kata. Mu fatwa dengan nafsu, bukan dengan ilmu. Hidupmu bumi laknat, langit laknat. Buat apa kita duduk atas bumi dilaknat oleh Allah? Dah. Rugi kita hidup. Dah. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni sebut sebagaimana yang disyarah oleh musannif, memberi fatwa mengenai sesuatu masalah agama hendaklah berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan. Mesti kalau nak kecek tentang Quran kena ada ilmu tentang Quran 4-5 jenis ni. Kalau nak kecek tentang hadis kena ada ilmu tentang hadis 7-8 jenis ilmu. Boleh kecek, kena mahir, bukan ada sedikit dak, mahir baru boleh kecek. Jika tidak, tak ada ilmu, maka sudah tentu fatwa itu tentu fatwa itu akan membawa kepada penyelewengan dalam hukum-hukum agama Islam. Kalau mu tak ada ilmu, mu nak kecek juga, mu nak keluar fatwa juga, fatwamu tu fatwa yang salah dan menyeleweng daripada ilmu agama. Contohnya bid'ah, semua baru-baru bid'ah. Malam ni yang nak bawa ada 15 hingga 17 perkara baru yang Nabi tak buat, sahabat buat, tapi diterima pakai.
Tak diterima pakai. Sampai ke kita hari ni kita guna dan kita pakai. Tak. Sampai ke hari ni kita guna dan kita pakai. Hak Nabi tak buat. Sedangkan orang yang salah faham tentang hadis ni, dia kata semua barang Nabi tak buat, tak boleh guna. Bid'ah. Tak. Antaranya Bilal melakukan solat sunat wudud dan solat sunat mutlak setiap kali mengambil wudud. Orang mula-mula sembahyang sunat wudud adalah Bilal. Orang mula-mula sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak ni sunat yang tidak ada kaitan. Semata-mata sunat. Bukan sunat sebelum zuhur, bukan sunat sebelum subuh, bukan sunat duha, bukan sunat. Sunat semata-mata sunat. Orang yang mula-mula sembahyang sunat wudud Bilal. Orang yang mula-mula sembahyang sunat mutlak Bilal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa ke dia? Cerita Bilal sembahyang sunat wuduk. Masa tu wahyu tak ada. Tidak diperintah sembahyang sunat wuduk. Bilal sembahyang sunat mutlak. Tidak diperintah lagi sembahyang sunat mutlak. Siapa berita ni kepada Nabi? Inni sami'tu baina yadayya duffa na'laika fil jannah. Rasulullah memuji perbuatan Bilal tersebut dengan katanya. Apabila dengar saja Rasulullah cerita Bilal sembahyang sunat wuduk, Rasulullah puji perbuatan Bilal. Apa Rasulullah kata? Nah, sesungguhnya aku telah mendengar di hadapan aku bunyi tapak kakimu wahai Bilal di dalam syurga. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Mi'raj, Nabi dengar orang jalan dari syurga. Aku biasa dengar tapak kaki ni jalan. Tak, Nabi sebab Nabi biasa dengan bila jalan di Masjidil Haram. Tak, dalam syurga ada dah jalan Nabi lah duk jalan. Nabi kenal dan Nabi memuji bagus mu bila. Tak, apa sahabat tanya? Bila duk dalam syurga dah tu tak mati. Kerana Bilal sembahyang sunat wuduk setiap kali ambil wuduk. Nabi tak buat. Bila buat? Nabi menyokong, teruskan kamu sembahyang sunat wuduk. Jadi hak orang kata Nabi tak buat, tak lewat. Tak lewat sembahyang sunat wuduk. Kalau kira otak. Sebab Nabi tak buat. Hak ni pun dia tak tahu. Dia ingat sembahyang sunat wuduk ni Nabi mula-mula sembahyang. Sebab tak mengaji. Nah, panjang malam ni sikit dah. Yang kedua, sahabat Nabi yang nama dia Rif'ah bin Rafiz Zurqa membaca doa setiap lepas iktidal, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat maghrib dan Nabi membaca sami Allahu liman hamidah, lalu Rif'ah membaca doa Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Orang mula-mula baca doa ni lepas bangkit sami Allah liman hamidah, bukan Nabi. Rif'ah. Tak, apabila Nabi dengar Rif'ah baca doa ni, Nabi kata apa ke Rif'ah? Tak, laqad tak. Nabi kata sesungguhnya Rasulullah memuji bacaan pujian tersebut dalam sabdanya, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwala. Maksudnya sesungguhnya aku telah melihat 30,000 malaikat, 30 lebih malaikat datang berebut-rebut, berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling awal mencatat pahala pujian tersebut. Apabila Rif'ah baca Rabbana walakal hamd, setengah baca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, Nabi kata aku tengok masa Rif'ah baca tu 30 malaikat turun berebut nak akak doa Rif'ah baca, nak sembah kepada Allah Rabbul Izzah. Nabi puji. Sebelum ni tak ada orang pun baca. Nabi pun tak baca. Lepas daripada Rif'ah buat, Nabi cadang kepada sahabat, baca doa bagus. Apakah kita hari ni kita duduk baca tu? Bukan Nabi buat, asalnya buat Rif'ah. Ini nak menolak kalau hak Nabi tak buat, kita tak boleh buat, jadi bid'ah. Hak ni pun jadi bid'ah lah kalau kita pakai lapar kullu bermakna kullu tu.
Tengok, ini ulama bawa contoh-contoh yang Nabi tak pernah buat. Tapi Nabi subjek. Nabi sokong apa yang sahabat buat. Nah, ini nak tunjuk kita tak boleh waktu bid fatwa kalau kita tidak cukup ilmu alat dalam bidang fatwa ataupun bidang hakam. Nah, yang ketiga, yang keempat, seorang sahabat membaca doa iftitah lepas takbiratul ihram. Doa iftitah lepas takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mula-mula baca seorang sahabat. Apabila dengar kepada Nabi cerita sahabat baca doa ni, Nabi kata laqad ra'aitu abwabas samai futihat laha. Sesungguhnya aku melihat pintu-pintu langit terbuka dengan kerana kalimah-kalimah doa tersebut. Apabila sahabat baca doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, Nabi kata pintu-pintu rahmat Tuhan buka seluas-luasnya untuk terima kalimah-kalimah doa tersebut. Ini antara benda yang Nabi tak buat, sahabat buat, tapi boleh buat. Sebab tidak ada pertentangan dengan hadis, tidak ada pertentangan dengan ayat Al-Quran. Benda baik buat. Sahabat membaca surah Ikhlas bersama surah lain selepas membaca Fatihah dalam solat. Baginda memujinya, hubbuka iyyaha yudkhiluka jannah. Sahabat lepas baca Fatihah dia baca suratul Ikhlas. Nabi lepas Fatihah jarang Nabi baca surah Ikhlas. Nabi baca surah Taba plus maya. Nabi baca surah Hal ata 'alal insan, suratul insan. Nabi baca surah Baqarah maya esok. Kita baca surah Baqarah 3 juzuk lebih. Timnya baca panjang sikit ngepek dah kena 3 juzuk. Tiba-tiba ada satu hari sahabat baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Siapa ke Nabi? Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surah ini aku akan memasukkan dirimu ke dalam syurga. Mu suka surah ni, mu baca surah ni, mu boleh masuk syurga, Nabi kata. Maka lepas pada tu baru sahabat baca surah ni. Asalnya bukan sahabat baca, bukan Nabi baca, sahabat baca. Ini antara contoh, ini yang mau petik dalam kitab besar lah, kitab fatwa-fatwa ulama muktabar, berkaitan dengan fatwa-fatwa yang rumit dalam masalah hukum. Sahabat kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Antara orang yang pertama susun ni adalah Ibnu Abbas, adalah orang yang pertama yang mempraktikkan keadaan ini, di mana solat berjemaah imam hendaklah berada di hadapan makmum dan makmum berdiri di belakang imam. Cara duduk makmum dengan tu imam ni, orang mula-mula susun adalah Ibnu Abbas. Dan Nabi memperakui apa yang Ibnu Abbas selepas salat Rasulullah suka perbuatan demikian dan berdoa kepada Allah agar menambah ilmu dan pengetahuan kepada Ibnu Abbas dalam urusan agama. Sudah semaya Nabi doa kepada Tuhan, ya Allah, mu tambahlah ilmu kepada Ibnu Abbas atas ijtihad, atas PA yang dia buat dalam susunan duduk makmum dengan tu imam ni betul. Sehingga hari ni kita duduk guna tu imam duduk depan, makmum duduk belakang tu, orang mula-mula buat adalah Ibnu Abbas. Tengok cerita-cerita, dalil-dalil inilah yang menunjukkan kepada kita apabila kita nak bercakap mengenai hukum, kita kena ambil apa yang telah dibahas oleh ulama, apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama yang muktabar,
Malam ni apa bawa satu hadis-hadis bid'ah saja. Banyak lagi hadis lain. Hadis Cina buta, hadis ru'yatullah, hadis lihat tengok Tuhan. Kalau mau bawa ni malam ni pas cerah, bab ru'yatullah, satu kitab nama kitab ru'yatullah. Boleh ke tak mu nak tengok Tuhan? Kalau kau boleh tengok Tuhan, janganlah kau Tuhan. Boleh ke tengok Tuhan? Tak boleh. Sebab apa Tuhan bukan super makhluk. Di akhirat cerita lain. Dah, khilaf ulama panjang. Maka kalau baca zahir hadis boleh sama dalam zahir hadis. Tu kena tengok kepada perbahasan ulama yang ilmunya berkaitan dengan ilmu sifat 20, ilmu sifat-sifat Tuhan ni begitu mahsyid, begitu mahir. Bagaimana nak tengok Tuhan? Nabi Musa AS di Bukit Tursina minta dengan Allah nak tengok juga Tuhan, tiap tangan dia munajat di Bukit Tursina, dak amagi tempat dia munajat, nak tengok Tuhan izin. Tapi bukan tengok Tuhan, tajalliyat. Tuhan tajalli di Bukit Tursina, terus Nabi Musa tak khabar. Tak boleh tengok, tak khabar. Pak kita bukan Nabi, bukan Rasul, lagi payah. Tu kitab ru'yatullah lagilah kena mahir dalam ilmu ketuhanan ni, nak kecek ni. Pak kita orang tak ada ilmu boleh kecek. Jauh tuan-tuan. Dah. Pada sekat tu dah. Amo tak sikit dah antara contoh-contoh yang membawa malam ni nak menunjukkan bahawa setiap benda agama ni kena mahir dalam bidang agama boleh. Kena mahir dalam bidang ilmu khusus berkaitan dengan agama, boleh keluarkan fatwa, keluarkan pandangan. Kalau kita ngaji tidaklah mana, ilmu tak adaklah mana, tak boleh tuan-tuan. Kena tupai kepada ilmu yang dibawa oleh ulama yang telah mujtahid mutlak. Jadi sekat tu dulu malam ni, mohon maaf banyak salah silap kasar. Sebab kita nak jumpa dengan bulan mulia, bulan Ramadan, ambo harap lobo dah, tomok dah mengejar pahala-pahala yang Allah hidamkan dalam bulan Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Karim, bulan mulia, bulan azim, bulan besar. Jangan kita mewah dengan hidangan makanan. Kalau kita mewah dengan hidangan makanan, malaikat orang kita tak boleh buat amal. Perut kenyai berat, awak perut maya 2 kat neraka. Tak boleh nak maya terawih sedap. Sebab isi perut kena air rapat ke lidah. Nak semaya mana? Sujud lama sikit tu bit cendol. Sedap awak amal. Maka jagalah makan ni. Tekah buka puasa jangan melampaui hidangan makanan. Makan sekadar menuntut kelaparan kerana puasa, lepas tu buat amal sedap, balik makan pula pada tu. Jangan timbuk tekah buka puasa tak kabar ingat. Letih nak sembahyang tarawih tak boleh, nak baca Quran tak boleh, nak sembahyang sunat witir tak rok dah penuh makanan dalam perut. Hidamkanlah bulan mulia, bulan karim dengan hidangan ibadat. Orang cem molek dengan orang rumah, dengan keluarga. Januar bukan januar makan sebulan. Hari pertama tu mi, hari kedua sup, hari yang tiga singgih, hari keempat gula lemuk, hari keenam gula kuning. Hidamkanlah jadual dengan jadual ibadat. Mula daripada buka puasa, sebelum buka puasa tahlil sikit. Tak boleh buat sikit, buat rumah. Lepas tahlil, waktu mustajab, doa sebelum bang. Ambil 3 minit, doa sungguh-sungguh. Ya Allah, mutimalah puasa aku tahun ni, ya Allah. Maafkanlah dosa aku, ya Allah. Aku banyak dosa denganmu, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah dosa ibu bapa aku. Sebelum buka, lagu lah macam-macam, nak suruh cepat bang. Apa dia ajar? Sunnah Nabi, duduk senyap depan hidangnya dengan doa dan dengan zikir. Lepas buka, sembahyang maghrib jemaah,
Ni semaya masing-masing yang bilik tak ada mari sejid rumah membuka puasa. Jumaah. Semaya maghrib masing-masing Allah tolongnya. Dah buka puasa keluarga ada 10 orang hidang dengan bulat. Jumaah buka puasa. Semaya maghrib sore-sore. Allah tolong tak ke habis lagi. Semaya maghrib Jumaah pula podah pukul 9.30 lah malam ni. Ajak nak pesan sikit je. Dah tak apa, dah bukan tiap-tiap malam apa ngajar jarang je. Lu berapa minggu duk. Rajin dengan orang rumah. Okey, siap buka puasa semaya Jumaah. Semaya tarawih tak ditinggal. Tarawih hanya dalam bulan Ramadan. Nak qada tak boleh, malam tak buat malam ni. Kawai buat 40 malam ni, ganti hak malam bagi 20 malam ni 20, 40 tak boleh, tak jadi. Semaya tarawih tak boleh qada. Lepas malam ni, malam ni saja. Jangan tinggal sewenang-wenang. Atu boleh. Bahkan malaikat dia bangun pukul 4.30. Bukan bangun makan ke darah saja, bangun buat amal 12 rakaat sebelum makan sahur. Sunat tahajud 4 2 sunat taubat 2, sunat hajat 2 8, sunat witir 3, 11 rakaat sama banyak dengan tarawih sebelum makan sahur. Menu ibadat sebulan puasa ni menu makan aja sebulan puasa. Tak song. Dalam setahun makan dah bulan puasa pun menu makan pun. Mana menu ibadat? Dah mu kata racun nak pahala besar dalam bulan puasa. Itu bukan makan pahala besar, perut besar kalau menu ibadat saja. Bukan salah, tak salah makan. Memang sunnah. Lepas puasa kena makan. Salahnya makan banyak. Tak nak buat amal. Menu ibadat susun molek. Okey. Semaya subuh. Dah best subuh. Jumaah. Sunat sebelum subuh tak boleh tinggal. Mesti susun. Betul-betul rapi. Sebulan bulan puasa. Sebab belum tentu lagi. Dia jumpa ke tak ada hak ni. Hak depan lagi tahun depan. Belum tentu lagi. Kau berat lagi. Hak sehari dua ni mati esok, mati dosa pun tak tahu lagi. Kalau dah jumpa dengan Ramadan hari Senin ke hari Selasa, betul-betul jaga kualiti ibadat. Sebab hak akan datang tahun depan belum tentu kita jumpa. Dah, itu nasihat hamba untuk diri hamba dan ahli Jumaah sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada ibadat puasa kita, amalan-amalan yang kita buat dalam bulan puasa. Tidak main-main, sungguh-sungguh. Dan itu saja daripada hamba. Mau maaf banyak dah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna syahr Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.